Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini kita bersiaran seperti biasa jam 5 petang. Tapi saya tak nampak dia tengok kawan-kawan mana yang datang. Nak tengok macam mana kawan-kawan kita yang hadir pada bicara saya petang ini, saudara. Ya, apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat. Apa khabar saudara Ilyas Muhammad? Ini okey, saudara. Kadang-kadang biasalah tu, saudara. Teknik, masalah teknik. Saudara Bunga Yan, apa khabar? Selamat petang. Anda makan apa petang-petang begini? Hari ini hari Isnin, kita mula bekerja, saudara. Hari ini tanggal 18 Disember 2023. Tinggal 84 hari lagi, saudara. Kita akan menyambut Fajar Ramadan. Saudara Izzuddin, dia kata Pulau Pinang cuaca mendung. Cuaca memang di mana di sana sini mendung. Kawasan rumah saya pun mendung juga, saudara. Saya Saudara Sazlan, apa khabar? Saudara Badrul Rus, Kita juga saudara Raja Kamal Raja Baizian. Doa saya anda sihat. Raja Kamal Raja Baizian dah sampai ke Sungai Petani ke belum? Maklum sajalah lepas panjang percutian. Di sini nampak gayanya ya seremi, cuaca mendung dan mungkin hujan. Pada teman-teman di mana kawasan bila berlaku banjir, pastikan jaga keselamatan diri kita. Saat ini sebentar tadi Menteri Kesihatan telah pun mengadakan sidang medianya berhubung tentang COVID. Jadi malam nantilah saya akan beri pencerahan. Saudara, baik saudara, saya nak mulakan saudara JX. Kerana saudara dari Anas radhiyallahu anhu bersabda, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang Muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebahagian hasilnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala. Ini bagus juga saudara. Sebab itu kita digalakkan untuk menanam pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tak sempat nak makan buah tu, hasilnya kalau orang lain yang makan, burung yang makan, artinya kita mendapat pahalanya. Saya ada seorang teman saya, dia selalu mengingatkan saya supaya sentiasa kalau ada waktu, mana kawasan yang peluang rumah, kita tanam pohon-pohon. Tak kisahlah pokok apa pun, asalkan pepohonan. Kalau pokok itu merimbun, tempat bertenggek burung-burung juga dapat pahala, saudara. Saudara Ilyas, saudara Puan Selamah Yusof, cuaca di Kampung Getam, Kuala Pilah panas. Ya, Alhamdulillah, Raja Kamal Raja Baizian dah sampai di Sungai Petani. Saudara Sri, Waalaikumsalam. Itu juga saudara tadi hujan katanya di Sungai Petani, kata Raja Kamal Raja Baizian. Dan kembali balik tadi, saudara, bila kita menanam tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang pokok itu merimbun. Orang bertuduh bahawa rimbunan pokok itu juga, saudara, kita mendapat pahala. Apatah lagi kalau pokok-pokok yang kita tanam itu menghasilkan buah-buahan dan kita akan mendapat pahalanya. Saudara, jadi saya menasihatkan anda rajin-rajinlah untuk bertanam, bercucuk tanam. Dan saudara, cuma jangan tanam toge sudahlah, saudara. Tak ada apa yang dapat. Tapi toge itu lama-lama jadi kacang hijau jadinya, saudara. Ya, Cik Nen, apa khabar dari Alostar, saudara? Saudara Nasri. Saya masih menanti teman-teman berkirim cerita untuk perkongsian kita bersama. Iaitu dalam ruangan jeritan batinku di pihak-pihak penghujung. Selepas saya memberi pencerahan satu dua perkara. Ya, saudara Cik Pa Makno, makan nasi goreng petang-petang. Alhamdulillah. Yon Skyrock, selamat petang. Puan Halimah Ismail. Jadi Puan Mastura, ya, Saudara Nasri, ada hati untuk saya, sekuntum mawar merah untuk saya. Terima kasih, saudara. Dan kembali balik cerita kita, kalau anda mempunyai masalah dalam segmen ruangan jeritan batinku, hubungi 011 702 71694. 011 702
7694 untuk kita berkongsi. Kalau anda ada masalah, yang mana saya boleh santun, saya tantun. Kadang-kadang teman-teman kita yang mengikuti bicara saya ini, mereka juga boleh memberi pandangan dan nasihat. Ya. Saudara Abdul Malik, selamat petang. Cuma kita bermula dengan hari ini kisah bagaimana semalam, kisah sedih. Kita tahu bahawa penyanyi kesayangan kita, Ibnu Nizar, telah pun kembali ke rahmatullah jam 3.30 petang semalam, saudara. Bila teman-teman berhubung dengan isterinya, saudara, Puan Salimah Sulaiman, dia mengatakan benar bahawa Allahyarham telah pun kembali jam 3.30 petang di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis di Universiti. Saya cerita ni Allahyarham Ibnu Nizar ni dekat di hati saya kerana kita membuat pencerahannya dalam 2-3 bulan dulu. Ya, bagaimana beliau tidak lagi mampu untuk meneruskan kerjanya dan hanya tinggal di rumah. Dan antara kata-katanya yang membuatkan saya rasa sedih, agak benar juga. Dia kata bila doktor memberitahu dia boleh bertahan sampai 6 bulan saja. Dan rupa-rupanya tak sampai pun 6 bulan. Dalam 3 bulan setengah, 4 bulan dia pun kembali ke rahmatullah. Kerana mengidap penyakit. Agak lama jugalah. Ibnu ketika itu dia dalam keadaan kritikal. Penyakitnya lah kanser, saudara. Kanser limfoma. Kita berdoakan segera pulih, tapi nampak gayanya gagal diselamatkan. Walaupun dilakukan pembedahan di bahagian kepalanya dan ditidurkan. Tak silap saya dalam 3 hari. Allahyarham ditidurkan, akhirnya beliau kembali. Dan kita kehilangan suara emas Allahyarham Ibnu Nizar. Jadi pagi tadi bila saya buka lagu-lagu, menitihkan air mata. Apa lagi lah katanya, ini tentang kisah kehidupan, saudara. Saudara Yon Skyrock, selamat petang. Saudara Abdul Malik, selamat petang. Pencerahan apa petang ni? Petang ni cerita ada 2 kes. Satu kembalinya sahabat kita, Allahyarham Ibnu Nizar. Siapakah di antara kita yang sering melakukan berbohong dan sebagainya. Lagu tu agak terkesan pada saya. Siapakah di antara kita, sampai situ saja saudara, tak boleh lebih dulu saudara. Saudara Yusuf Jabri, saudara Eri Mirda, dan kita mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi. Kerana sepanjang hidupnya dia menghiburkan kita. Kita terhibur dan masih ada lagi lagu-lagu yang menjadi nostalgia dalam kehidupan kita, saudara. Selain daripada kisah apa yang kita faham, kita dengar, saudara Yusuf, saudara Jetman, saya juga menatap laporan daripada media. Ini kisah sedih juga, saudara. Kisah pengantin yang dilaporkan oleh media Sinar Harian, utusan melaporkan secara di mana kira-kira dalam 10 jam selepas menaiki jenjang parlimen, Allahyarham Nosyam Nasrullah meninggal dunia kesan akibat daripada kemalangan jalan raya. Saudara, beliau mengalami kecederaan di dagu dan patah kaki. Jadi saya baca juga menurut kenyataan Abang Sulung Aini Hayati, itu Muhammad Aiman, dia mengatakan bahawa pasangan suami isteri bernikah dan melangsungkan persandingan di Dewan Seri Bernam Sungai Besar kemarin. Jadi dia kata pada mula dia tak percayalah. Baru sehari bernikah, tiba-tiba berlaku kemalangan. Katanya bahawa pengantin lelaki ini, suami isteri, nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Sabak Bernam untuk memulangkan pakaian pengantin dan nak ambil pula pengantin baru untuk upacara minggu depan yang akan diadakan di Bukit Mertajam. Tapi itulah keadaan, saudara, jodoh tak kesampaian. Hanya sekadar sehari saja lepas bernikah, lepas disandingkan, mempelai. Itu keadaan, saudara. Sambutan di sana sini, sahabat handai mendoakan agar jodohnya kekal hingga ke jannah. Rupanya, saudara, selepas membuat persiapan nak balik ke Bukit Mertajam, saudara,
Kejadian itu Allahyarham pada majlis tu dia nampak ceria, saudara. Tak ada nampak akan meninggalkan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun isterinya masih lagi dirawat di Hospital Sungai Buloh, Kesan Kemalangan, ya saudara. Menurut pengarah bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 10.05 malam. Jadi waktu malam. Kejadian berlaku waktu malam, nak memulangkan pakaian pengantin dan juga nak ambil pakaian baru untuk persiapan mempelai di Bukit Mertajam. Tak kesampaian, saudara. Masa belum balik, saudara Yusuf Jabri, saudara Azali Kasim, selamat petang. Itu juga saudara Mahasan Hasan, saudara Mahasan Harun, saudara Jetman, Salvatore Salva Martin. Sedap nama tu, saudara. Itulah keadaan saya merasakan dalam hidup kita ini, memang seringkali saya katakan bahawa hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dan saya amat bersimpati dan bersedih pada pasangan ini yang baru merasa nikmat hidup berumah tangga. Pasangan muda dalam usia yang begitu muda, usia 29 tahun, isterinya bekerja di sebuah menjual alat-alat perubatan, farmasi. Dia pun katanya telah pun meletak jawatan untuk mengikut suaminya kerana kononnya nak berpindah ke Bukit Mertajam. Tapi itulah keadaannya. Kita mendoakan agar roh suami yang meninggal, Puan Aini Hayati, dia usia dalam 22 tahun saya. Aini Hayati Mak Razi usia 22 tahun, menjadi ibu tunggal muda, saudara. Belum ibu lagi lah, saudara. Pasangannya Nursyam Nasrullah Rahim, usia 23 tahun, saudara. Jadi itu keadaannya, saudara. Jadi dalam hidup kita ini, saya mengingatkan anda kalau membawa kenderaan tu berhati-hatilah. Sebab bila kita bawa kereta, kadang-kadang ada orang yang kisah kasihi. Saya tidak menuduh apa-apa, saudara, tapi saya berkeyakinan kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Baik, saudara. Jadi kita santuni masalah pertama, ada kedua. Kali ini ada teman mengirim, dia bertanya. Ini kisah dia, kita baca dulu kisahnya, saudara. Ini dia kata bahawa dia mengharapkan agar apa yang dialaminya dapat menjadi pedoman, dan teman-teman kalau ada pandangan bolehlah beri pandangan, dia kata. Assalamualaikum, katanya. Kadang-kadang dia kata dalam hidup ni dia mengharapkan untuk mendapat kehidupan yang baik, tapi ada kalanya itu hanyalah sekadar mimpi saja. Dia seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Jadi Yah, nama dia Yah, saya. Dia seorang ibu mempunyai 2 orang anak dan telah pun melayari bahtera rumah tangganya selama 4 tahun. Jadi dia tak cerita pada orang lain kisah rumah tangganya, tapi kadang-kadang bila dia tak bercerita, dia kata dia rasa letih dan penat. Saya merasa letih, penat kalau tidak dapat mencurahkan apa yang saya alami dalam kehidupan ini. Kerana kadang-kadang dia kata saya penatlah. Sana dalam tempoh 4 tahun saya melayari bahtera, punya 2 orang anak. Kerana saya mendapat seorang suami yang perengus. Suami yang garang, kadang-kadang pukul. Dan memanglah dia kata sejak dia kecil dulu pun memang dia ada mengalami masalah tekanan, depression. Tapi dia tak menjangkakan selepas mendiri rumah tangga, maka dia mendapat seorang suami yang panas barat. Dia setiap kalilah dia kata, dia kadang-kadang bila dia marah macam orang mental lah dia kata. Malah dia kata badan dia dah seolah macam kalis kepada pukulan. Apa sajalah dia kata. Tapi sejak akhir-akhir ni dia kata sikap suami saya makin teruk. Kadang-kadang dia kata apa saja yang sempat dicapai maka dia akan melampiaskannya di badan saya. Ya, sabarlah ya. Jadi kadang-kadang dia kata dia terfikir juga untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga. Bila timbul persoalan, kenapa aku tak bercerai dalam keadaan sekarang begini? Berapa lama aku boleh tahan untuk menghadapi suasana sebegini? Cuma dia kata dia merasakan dia tidak kesanggupan
untuk melihat anaknya mengalami kehilangan kasih sayang seorang bapa. Memang dalam sejarah hidupnya dia kata sewaktu dia kecil-kecil dulu, waktu dia muda lah, saudara dia pernah lari dari rumah. Kerana mungkin ada masalah. Sebab itu saudara, kalau kita ada masalah rumah tangga, seringkali ia menjangkit pada anak-anak. Itu keadaannya saudara. Jadi dia kata dia bila lari dari rumah, dia kata dia kesianlah dengan keluarganya. Seolah-olah tindakan itu menconteng di arah muka keluarganya. Jadi sebab itu bila dia uh, dikahwinkan oleh keluarganya, dia menerima dengan begitu. Dia kadang-kadang dia kata dia takut. Dia takut kehilangan suami, anak-anak dia kehilangan kasih sayang bapa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terus terang saya katakan pertama sekali dalam hidup kita ini memanglah ini adalah dugaan hidup. Semua orang ada dugaan. Pertama sekali kalau boleh bertahan bersabar. Tetapi seandainya anda dicederakan oleh suami, anda boleh berhubung dengan pihak berkuasa. Kerana suami tidak boleh meletakkan tangan pada badan isteri sesuka mereka. Itu boleh dianggap sebagai jenayah. Ini dipanggil kadang-kadang sebagai jenayah ini bukan seksual saudara, jenayah untuk melakukan kecederaan pada isteri. Jika ini berterusan, maka pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Tetapi kesannya nanti kalau dah buat laporan dan semua tentulah akan berakhir dengan perceraian. Jadi yang ini yang kena berhati-hati saudara. Kadang-kadang kita buat laporan dan sebaiknya menurut sahabat saya, pakar kaunseling, dia kata carilah jalan untuk membawa suami berjumpa dengan pakar kaunseling. Mungkin juga dia mempunyai sejarah silamnya. Mungkin suami anda mempunyai sejarah silam yang kita tak tahu dalam keluarganya. Yang menjadikan dia berdendam dengan para isteri. Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Saudara Marikan Ketam, dia kata malam tak bawa betul. Saudara Mak, Saudara Azrul Jalil. Saudara Kamarah Nur. Abdul Jalil kita battered woman. Saya pun tak tahu macam mana maksud anda. Saudara Waksu hadir dari Larut. Biskut Mary pun ada saudara. Jadi bila keadaan ini berlaku, besar kemungkinan suami anda, mungkin anda tidak tahu latar belakang kehidupannya, dia mempunyai masalah psikologi, psychological effect. Yang terbaik ni kalau boleh bawalah bertemu dengan pakar kaunseling untuk mendapat perhatian Pak Doktor. Sebab orang amarah ni kadang-kadang dia penyakit. Dan dalam keadaan begitu, mungkin juga dia menghadapi tekanan di tempat kerja. Jadi Puan kalau boleh dalam keadaan sekarang ni janganlah sentiasa kadang meminta-minta. Memanglah selalunya isteri ni selalu mengadu hal yang berhubung tentang soal kewangan. Tak ada duit, minta. Kalau ada duit, minta. Jadi kadang-kadang suami itu merasakan tertekan. Sebab dia punya pendapatan pun agak terbatas. Inilah kesannya kalau dalam kehidupan bila kemiskinan merantai sebuah kehidupan. Dia tidak menceritakan bagaimana hubungan dia dengan anak-anak. Kalaulah dia manja dengan anak-anak, kenapa tidak? Gunakan anak ini sebagai umpan untuk menarik perhatiannya. Supaya kalau nak marah, dia tengok anak-anak dua ada ni, dia tak sampai hati melakukan tindakan sebegitu di hadapan anaknya. Jadi kalau dia nak marah dan sebagainya, bila tengok anak-anak, letak benda bersama dengan dia, saya yakin tentulah dia tidak jadi nak marah, merempas dan sebagainya. Terima kasih Jembat Pembela dari Kulim, Puan Loliza, Beh Chun Sian, semoga sihat. Dayang Selha, secara user saya tak tahu apa kesan buruk anggota pegawai itu cerita anggota polis tu saudara. Saya tak dapat nak menjawab sebab itu masih lagi di peringkat mahkamah. Tapi apa yang saya ceritakan tentang Puan Yah. Kisah Puan Yah ni dia mengajak kita berkongsi apa yang harus dilakukan. Saya menghubungi pihak pakar kaunseling, dia kata sebaik mungkin pertama sekali kalaulah ada kejadian memukul isteri yang bertalu-talu, itu penyiksaan. Boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya. Tetapi kesannya kalau ambil tindakan begitu, besar kemungkinan akan berlaku perceraian.
Saya tahu bahawa Puan Yah juga seriau, dia tak mau berlaku perceraian. Jadi Yah duduk dalam keadaan dua keadaan ini, dia kata ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Sebab kalau berlaku perceraian, apa pula kata anak dua orang ni? Macam mana kehidupan mereka? Benar, Yah ada mengatakan dia kalau keadaannya dia tak bertahan, sebab suami dia pernah mengugut katanya, bahawa kalau ada berlaku perceraian, dia nak ambil anak-anak dan letakkan rumah kedua ibu bapanya di kampung. Mungkin ini juga sebagai satu ugutan pada Yah. Tapi yang terbaiknya itulah, kalau ada berlaku penyiksaan, kesaliman terhadap isteri, isteri ini bukan untuk dizalimi. Isteri ini untuk dikasihi, untuk disayangi. Jadi Puan Yah, eloklah mengadu pada pihak berwajib. Dan yang terbaiknya, kalau ada kesempatan, carilah pakar kaunseling. Mungkin suami Yah ada mempunyai kesan waktu zaman silamnya. Jadi dia dendam pada wanita. Kita tak tahu. Yah tidak menceritakan perkahwinan Yah ini apakah perkahwinan secara paksa ataupun cinta sama cinta. Dia susah saya nak bagi pandangan. Pakar kaunseling pun dia tanya dengan saya, dia kata apakah dia perkahwinan itu bermula datang daripada perasa cinta sama cinta. Saya kata tak ada pula dia tulis. Itu keadaannya. Puan Hain Alida Abdullah dan Syelha. Selamat petang saudara bin Haji Arsyad Sabiran. Puan Safi Kamarudin. Saudara semua, kalau ada pandangan bagaimana Yah menghadapi tekanan sekarang ni. Ada suami tapi suami panas baran. Suka pukul, apa sajalah. Kalau dapat getah paip pun getah paip lah. Cuma tidak sampailah senjata tajam. Kalau boleh dalam saat-saat begitu, Yah kena pastikan agar senjata macam pisau ke parang tu tak jauh-jauh disorokkan bila berlaku pertengkaran. Mungkin takut nanti kata ketelanjuran dia tak pasal-pasal bercedera pula. Ya. Yang kedua, pertama sekali kena sabar dan kita banyakkan berdoa. Saya nak tanya apakah Yah melakukan sembahyang tahajud malam-malam atau sembahyang subuh. Saya rasa yang terbaiknya kalau Yah dapat bangun setiap subuh, walaupun suami anda tengah tidur, takut nak kejutkan, tapi tak mengapa. Sebab bila dia melihat Yah sentiasa solat waktu subuh, maka akan ada keinsafan pada dirinya. Selamat petang, bin Haji Arsyad. Saudara Safi Rabuan Pasarat, hadirin senaling. Saya nak tengok kawan-kawan, apa cerita kawan dapat pandangan. Nampak gaya teman-teman pun dalam keadaan kita tak dapat memahami kisah sebenar. Mungkin cerita one the side story saja, mungkin Yah juga mempunyai sejarah silam yang Yah tak mau cerita pada kita. Iaitu membuatkan suami anda berdendam. Mungkin waktu dia berkahwin dengan Yah, Yah mempunyai pasangan kekasih yang lain. Mungkin sebab itu ada kecemburuan. Orang lelaki ni Yah kena faham. Cemburunya bawa sampai ke mati. Dia kadang-kadang dia cemburu tu dia tengyang-nyang. Dia tengyang-nyang apakah isterinya benar-benar setia dan melupakan kisah percintaan masa silam. Ini nak jelaskan saudara Rabudin. Sebab lelaki dia mau isterinya tu menumpukan sepenuh kasih sayang padanya. Ini pada suami, tapi suami itu kadang-kadang curang juga. Saya bercakap terus terang saja saya. Jangan marah saya. Saudara Fuad Wakaka, selamat petang. Saudara Samad Syarif. Itulah yang selalunya berlaku dalam rumah tangga. Suami menuntut agar kesetiaan, cinta sepenuh hati isterinya pada dia. Tapi dia kadang-kadang di belakang wallahualam bisawab. Kadang-kadang tak fair. Bila kita berlaku ketidakseimbangan dalam keadaan begitu, macam mana rumah tangga nak bahagia? Itu sebagai pandangan saya, saudara. Tapi Yah tidak menceritakan kisah sejarah silam. Tapi kalau Yah ada bercinta dulu, kalau boleh elakkan bercakap ataupun menyebut nama kekasih yang lepas. Kerana itu mungkin menimbul amarahnya, cemburu. Orang lelaki ni cemburunya lain. Ya. Kedua, kalau suami anda berhubungan dengan bekas kasih dia, kalau mungkin dia ada kekasih dulu, mungkin kalau boleh jangan dia nampakkan cemburu. Ya biasalah, siapkan makanannya, pakainya, dapat tidur dengan jaga baik, dan anak-anak
yang paling penting 2 orang anak yang Yah jaga itu, mungkin dia sekarang ni dalam keadaan ataupun mencurahkan kasih sayangnya pada 2 orang anaknya. Itulah cahaya mata padanya. Dan jangan Yah nampakkan ciri-ciri kebencian. Orang lelaki ni kadang-kadang Yah kena faham. Kalau kita marah pada anak-anak, seolah-olah dia kata, kau marah pada zuriat aku ke? Kata sang lelaki, suami. Jadi saya mengharapkan Puan Yah dapat menyantuni kasih sayang dalam keluarga. Dan paling penting Yah, ini pesan saya. Selalu saya beritahu, kalau suami anda masih mempunyai ibu dan bapa, kalau Yah ada masalah, mengadulah pada ibu dan bapa Yah, bapanya. Jangan mengadu pada ibu dan bapa kita. Sebab ibu dan bapa kita kadang-kadang dia sentiasa memenangkan anak-anak. Akhirnya dia membenci pada suami Yah. Saudara Dayang Seha, saudara Syim Alias, saudara Ramadhan Pasarat, saudara Fuad Wakar, dia kata lelaki cemburu dalam diam. Itu benar. Ini saudara Abu Seman dari Batu Pahat. Tapi saudara Fuad Wakar dia kata lelaki ni dia cemburu dalam diam. Jadi pada Yah, jangan melakukan sebarang bukan tindakan, sikap-sikap yang ada mengingati kisah silam. Dia sebaik mungkin selepas saja kita mendirikan rumah tangga, apa saja kisah silam itu kita padamkan. Sebab itu banyaklah macam lagu, jangan ada dusta di antara kita. Jangan kita berdusta. Daripada Pasarat, dia kata semasa menghadapi situasi begini, kita kena santuni apa kesukaan dan perkara yang boleh menghiburkannya. Itu pandangan saudara Budin, betul juga. Cubalah santuni apa kegemarannya. Tapi janganlah kegemaran yang mengarut. Kalau suami dia suka nonton TV, biarkan dia tengok TV. Kalau suka tengok filem Hindustan, sekali ajak dia, jom bang, kita nonton filem Hindustan. Itu caranya kita merawat cinta kasih. Saya mengharapkan Puan Yah berusaha untuk, bukan senang ya, bila dah jadi begini, suami seorang yang pemarah, yang bukan saya pemarah, dari saya cerita Yah ni, adalah suami seorang yang perengos. Apa saja yang sempat dicapai, maka itulah yang akan berakhir di badan Yah. Saya bersimpati dengan Yah, dan pertama sekali Yah kena sabar, dan jangan memancing amarahnya. Lama-kelamaan, saya rasa mungkin usianya, sebab Yah tak cerita pada saya usia suami Yah berapa tahun. Mungkin muda, anak muda biasanya begitu. Kalau usianya dah 40-50 tahun tu mungkin kendur lah amarahnya. Yang kedua, Yah jangan bercerita dengan orang. Jangan sesekali bercerita masalah Yah pada orang. Cerita pada saya bolehlah untuk kita sama-sama berfikir untuk memberi pandangan, cadangan pada Yah. Supaya Yah tidaklah terjebak dalam masalah yang berterusan, dan Yah juga paling tidak dapat menzahirkan apa yang ada di hati Yah. Saya cuma mampu pertama sekali mendoakan agar apa yang Yah alami segera usai. Tapi bagi saya yang paling penting, kita mengadu pada Allah SWT. Dan bila kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuanku, jika inilah suami yang kau sediakan untukku, aku redha. Tapi badanku tidak tahan lagi. Tolonglah. Jadi mengadu pada Allah SWT, mungkin akan ditiup rasa ihsan, rasa simpati di hati suami Yah. Kalau itu dah berlaku, jangan pula nanti besok bila dah baik, kita mengungkit kisah silam. Jangan pula kita, dulu pukul orang, sekarang baru tahu, tak baik, jangan. Itu jangan disebut-sebut ya. Fazil Yub, itu yang dapat saya jelaskan. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar kaunseling tadi, pagi tadi saya hubungnya, dia kata kalau boleh, Yah berusahalah untuk membawa suami Yah bertemu dengan pakar kaunseling. Mungkin kadang-kadang saya benar sikit, tapi itu sakit jiwa. Penyakit jiwa ni pun boleh berlarat. Dan kalau berterusan berlaku penyeksaan, maka bolehlah. Saudara Ramadhan Pasarat, dia kata kategori ini ada panas baran. Betul. Cara Yah bercerita ni, suaminya panas baran. Cepat saja melenting. Tapi kalau dia melakukan keganasan rumah tangga, maka bolehlah. Kalau Yah merasakan sudah tak selamat lagi, boleh mengadu pada pihak berkuasa. Mungkin pihak berkuasa akan memanggil suami Yah dan menceritakan. Tapi bersedialah.
Kadang-kadang suami ni bila keadaan begitu, dia merasakan dia pandang baran. Kalau gini bercerai je lah. Itu keadaan yang harus risiko yang ia hadapi. Jadi fikir baik-baik, berdoa pada Allah SWT, santuni anak-anak dan jangan mencetuskan sesuatu situasi yang boleh membuatkan suami ia cepat marah. Banyak. Contohnya tiba-tiba dia balik lewat, dia kata, ni tak lain lah, jumpa perempuan lain lah. Itu membuatkan dia amarahnya, sedangkan mungkin dia bertugas, dia mencari rezeki. Jadi bila dia terasa terhina, ya saudara, macam betul lah, orang lelaki ni pertama dia cemburunya kuat, tapi dia tak tunjuk kat orang. Yang kedua, dia mudah tersinggung apabila isteri tidak mempercayainya. Macam saya katakan tadi, kita kaum lelaki ni, suami, dia mahu supaya isteri percaya dengan dia 100%. Kedua, isteri menumpukan taat kesetiaan 100%. Ketiga, isteri membelai mengasihinya 100%. Sebab lelaki ni macam baby, macam anak kecil yang perlu dibelai, yang perlu dimanja, kata-kata tu mesti menghiburkan. Itulah memang kadang-kadang kita terasa tak adil. Tapi untuk menjaga keharmonian rumah tangga, selalu lakukan begitu. Cuma kepada teman-teman kaum lelaki yang mana berkesempatan mendengar bicara saya, satu saja permintaan saya, hendaklah anda bersimpati pada wanita ataupun isteri anda. Kerana ingatlah, dia adalah ibu pada anak-anak anda. Kalau anda menyakitinya di hadapan anak-anak anda, dia tidak akan lupa semua hidup dia. Seumur hidup dia tidak akan melupakan apa sahaja tindakan anda pada ibunya. Sebab syurganya letak telapak kaki ibunya dan kasih sayang pada ibunya. Saudara. Jadi sebelum anda bertindak sesuatu pada isteri anda, ingatlah, wajarkah anda lakukan sesuatu yang tidak baik kepada ibu, kepada anak-anak anda? Always remember bahawa isteri kita tu adalah ibu pada anak-anak kita. Dan jangan kita benarkan, sekali lelaki ni meletakkan tapak tangan kepada isteri, dia akan berterusan. Kalau boleh elakkan sebarang tindakan yang boleh membawa pada perbuatan tersebut. Ya, untuk dua perkara saja. Pertama sekali, sabar dan mengadu pada Allah SWT. Yang kedua, mengadu pada Allah, itu yang terbaiknya. Yang kedua, kalaulah sampai ke tahap yang boleh membahayakan diri, eloklah ia mengadu pada pihak berkuasa. Yang ketiga, kalau ada kemampuan, bawalah suami anda untuk mendapatkan rawatan daripada pakar konseling. Dan inilah yang 3 perkara yang dapat saya beri pandangan pada Yah. Terima kasih kerana menghantar kiriman kepada saya untuk berkongsi kisah yang saya rasa mungkin ramai kawan-kawan kita yang mengalami masalah yang lebih kurang sama, supaya dapat perkongsian ini kita kongsi bersama. Teman-teman yang lain, kalau nak hantar kiriman, ada masalah dalam segmen jeritan batinku, boleh hantar kepada 011 702 71694. Asal jangan minta duit dengan saya, sudahlah. Untuk kita berkongsi cerita. Dan saya tidak mahu menerima panggilan telefon saya. Sebab bercakap ni orang kata tak seronok. Tulis begitu, saya cuba menghayati. Tapi mesti menyatakan nama, latar belakang, kisah. Apa saja masalah yang hadapi, kalau saya dapat selesai dari pandangan, kita sama-sama berkongsi dengan teman-teman. Tapi kalau saya tak mampu menyelesaikan masalah, saya akan menghubungi pakar konseling, mungkin jumpa doktor, pakar peguam dan sebagainya. Bagi saya, ruangan ini percuma. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Ini boleh dianggap sebagai free counselling. Untuk anda yang setiap petang melayari Amir Hijaz Fan, kita berkongsi kisah, berkongsi kehidupan, berkongsi pengalaman. Saudara, petang-petang begini, kalau ada saudara Ramidin Ramli, dia kata hujan di Ipoh. Ya, saudara Syarif Saidin, saudara Osman Ramli, selamat petang. Dan saya mengharapkan enjoy yourself ataupun layanilah keluarga anda. Ingat saudara, jadikanlah rumah kita itu syurga untuk keluarga kita. Jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat petang. Terima kasih.